Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Irawadi, Cikgu Geografi SMK Kandis. Untuk kali ini video saya yang berikutnya kita akan belajar subjek Geografi KSSM tingkatan 4, bab yang ke-6, iaitu telekomunikasi di Malaysia. Telekomunikasi di Malaysia. Okey, jadi dalam bab ini kita akan belajar mengenai alat telekomunikasi, kemajuan alat telekomunikasi tersebut dan kepentingannya kepada negara kita lah di Malaysia. Okey. Jadi alat telekomunikasi di Malaysia ini sebenarnya telah lama wujud, iaitu sejak era penjajahan lagi sehinggalah sekarang. Okey, kalau awak tengok gambar yang pertama ini, ini ialah gambar telegraf. Gambar telegraf. Telegraf ini alat yang diperkenalkan oleh pihak British semenjak tahun 1876 lagi untuk urusan pentadbiran mereka di tanah Melayu. Okey, gambar yang kedua ini ialah gambar telefon. Gambar telefon. Telefon ini telefon zaman dahulu, telefon klasik, di mana telefon ini digunakan di tanah Melayu semenjak tahun 1891 lagi. Okey. Mereka buat ini, penjajah buat untuk kepentingan mereka. Jadi, tapi inilah alat yang sudah wujud di Malaysia. Okey, seterusnya kalau awak tengok yang di sebelah kiri ini, nama alat ini ialah mesin telex. Mesin telex. Okey, mesin telex ini ianya ialah jaringan teleprinter, dengan jaringan telefon, mirip dengan jaringan telefon yang berfungsi untuk mengirim pesanan dalam bentuk teks. Ini alat-alat lama. Dan ini yang keempat, sekarang awak boleh lihat sekarang masih ada. Ini ialah mesin faksimili. Mesin faksimili. Okey, mesin fax ini teknologi komunikasi yang digunakan untuk memindahkan salinan dokumen. Salinan dokumen dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Dia disambung dengan rangkaian telefon. Okey, seterusnya yang kelima, ini telefon bimbit. Ini telefon bimbit jenis lama, atau dikenali juga dengan telefon selular. Telefon selular. Okey, jadi mula diperkenalkan di Malaysia ini pada tahun 1980-an. Okey. Dan yang keenam ini semua orang ada ini. Ini telefon pintar, telefon pintar. Telefon pintar ni dia merangkumi perisian komputer, GPS ada, kamera digital, Bluetooth, internet, aplikasi-aplikasi media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, WeChat, WhatsApp, Telegram dan sebagainya ada di dalam telefon pintar. Jadi ini 6 alat komunikasi yang ada di negara kita. Okey, seterusnya kita lihat pula kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia ini. Okey, yang pertama di bawah ini ialah gambar satelit. Satelit. Jadi satelit ini, apakah fungsi satelit? Satelit digunakan untuk siaran langsung. Kita boleh lihat di negara kita apa yang sedang berlangsung di negara lain ataupun di dalam negara kita, katakan ada siaran langsung di negeri lain, di negeri kita dapat lihat siaran itu. Okey, penerokaan dalam sistem telekomunikasi ini dia telah memasuki satu dimensi baru pada bulan April tahun 1970, kerana pada masa ini kita telah membina satu stesen satelit bumi yang pertama di Kuantan, Pahang. Okey.
Di sini kalau awak lihat ada saya bagi contoh gambar satelit. Ini satelit mini ya, Tiongsat dan Razaksat. Ini satelit mikro. Tiongsat dan Razaksat ini. Kalau Tiongsat ni yang atas ni, Tiongsat ni ia dilancarkan pada tahun 2000. Pada tahun 2000 dengan tujuan dia yang asal untuk pencerapan bumi ya, uji kaji saintifik dan sebagai aplikasi untuk komunikasi. Ini. Yang bawah ini ialah Razaksat. Okey, Razaksat ini dilancarkan pada tahun 2009. Dilancarkan pada tahun 2009. Ia ni merupakan satelit makro yang kedua lah. Satelit makro kedua yang berupaya membekalkan imej data yang lebih spesifik. Jadi Razaksat ni menggunakan kamera yang bersolusi tinggi. Okey. Dengan adanya satelit ini, maka kita dapat melihat televisyen satelit dan radio berbayar di Malaysia. Contohnya Astro, kita dapat tengok siaran Astro yang telah menawarkan banyak sehingga 200 saluran. Begitu juga dengan saluran radio yang sekarang sudah adanya teknologi digital yang berdefinisi tinggi, yang kita panggil HD. HD itu High Definition. Okey. Seterusnya ialah kabel fiber optik. Okey, kabel fiber optik ini ia merupakan kabel yang berkapasiti tinggi. Kabel berkapasiti tinggi. Ini gambar kabel fiber optik kerana ia diperbuat daripada serat kaca atau plastik yang sangat halus. Ni kabel fiber optik ini. Jadi ia digunakan untuk menyalurkan informasi dan memindahkan arus data dalam dunia jaringan komputer. Kita guna kabel inilah. Sebenarnya dia ada bermacam-macam warna. Ini kabel fiber optik. Okey, seterusnya ialah telefon pintar. Telefon pintar 3G, 4G, 5G sekarang. Mempunyai banyak kemudahan seperti kamera bersolusi tinggi, capaian internet, email, perbualan video, telesidang dan pelbagai lagi aplikasi lain. Seperti yang saya bagi tahu pada awal video tadi. Jadi ciri-ciri rekaan luar, kalau awak tengok rekaan luarnya dan dalaman je juga, teknologi yang digunakan berteknologi tinggi lah. Okey, ini menepati kehendak dan cita rasa generasi alaf baru telefon pintar. Saya rasa semua pelajar, semua murid ada telefon pintar ini. Okey, seterusnya ialah kemajuan di dalam negara kita ini juga dengan wujudnya syarikat telekomunikasi. Syarikat telekomunikasi. Kalau awak tengok di skrin, saya telah tunjukkan kepada awak ada 6 syarikat telekomunikasi yang agak terkenal lah di dalam negara kita ni. Kalau tengok Celcom, Digi, Maxis, Time, TM, U Mobile dan banyak lagi saya rasa yang awak telah tahu. Okey. Jadi syarikat telekomunikasi ini telah memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk menyediakan telefon talian tetap dan memajukan industri telekomunikasi negara. Kalau talian tetap, TM lah, TM. Okey. Yang lain itu untuk telefon mudah alih, untuk broadband dan sebagainya. Seterusnya, kita juga telah maju dalam bidang komputer. Alat telekomunikasi ini dilengkapi dengan perisian untuk kerja-kerja mengubah, menyimpan, untuk ubah data, untuk simpan data, untuk proses data, untuk melihat, mendapatkan maklumat. Ni kegunaan komputer ini. Kewujudan jaringan internet dan perisian komputer seperti Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer. Ini dia mereka, benda-benda ini semua berperanan besar lah
Okey, dalam teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, komputer. Seterusnya ialah koridor raya multimedia, MSC ya, multimedia super koridor. Jadi perkembangan ICT yang pesat disebabkan oleh perkembangan ICT yang pesat telah mendorong penumbuhan MSC ini. Okey, di mana ia berpusat di Cyberjaya. Ingat ni, Cyberjaya. Okey. Jadi MSC ini bertujuan untuk menarik syarikat-syarikat yang berteknologi tinggi dengan menawarkan pengecualian cukai serta kemudahan-kemudahan lain untuk memajukan industri ICT tempatan. Okey, itu kemajuan kita yang seterusnya. Okey. Di negara kita juga dilengkapi dengan rangkaian jalur lebar, rangkaian jalur lebar berkelajuan tinggi. Okey, apa maksud jalur lebar ini? Jalur lebar ini maksudnya ialah medium penghantaran, medium penghantaran maklumat digital. Yang di mana mempunyai lebar jalur dia ni melebihi frekuensi dia, frekuensi suara dia 3000 Hz. 3000 Hz. Ini maksud jalur lebar. Okey. SKKM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, inilah yang bertanggungjawab untuk meluaskan jalur lebar ke serata pelosok negara Malaysia. Ini ialah satu inisiatif daripada kerajaan untuk memperkasakan capaian internet dan infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara ini supaya seiring dengan hasrat untuk merealisasikan sekurang-kurangnya 95% rakyat Malaysia ini mempunyai capaian kepada internet. Okey. Seterusnya awak juga kena tahu apakah kepentingan telekomunikasi di negara kita lah. Jadi banyak sekali kepentingan telekomunikasi di negara kita. Okey. Kepentingan ni mudah sahaja. Biasanya di dalam soalan, di dalam pentaksiran awak dikehendaki menjawab kepentingan ini pada soalan esei. Jadi apabila dia tanya kepentingan, maka awak kena jawab isi dan juga huraian kepada kepentingan. Kepentingan ini senang sahaja. Yang pertama ialah mengeratkan silaturahim. Jadi awak boleh hurai sendiri ya, silaturahim ini maknanya kita dapat menghubungi rakan yang jauh, ibu bapa, saudara mara yang jauh melalui alat telekomunikasi ini ya. Yang kedua, meningkatkan integrasi dan perpaduan negara. Integrasi dan perpaduan. Sama juga macam tadi. Yang ketiga, dalam sektor pendidikan. Dalam sektor pendidikan, kalau awak tengok sekarang ni abang-abang kita, kakak-kakak kita menggunakan belajar secara online, guna komputer, guna telefon untuk mendapat bimbingan dalam pembelajaran mereka. Yang keempat ialah data dapat disimpan dengan selamat dan segera di dalam komputer, telefon bimbit. Okey. Dan yang kelima, yang terakhir sekali ialah siaran langsung. Kita akan dapat tahu berita apa yang berlaku di dalam negara kita dengan segera. Kejadian banjir, katakan tanah runtuh, kita akan dapat tahu dengan segera dengan adanya alat telekomunikasi ini. Okey, jadi kita berhenti di sini dahulu untuk video kali ini. Kita akan sambung pada video yang seterusnya pada masa akan datang. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.